Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kesempatan pada malam ini sekali lagi untuk kita menjamu hadiah daripada Allah Azza wa Jal, iaitu malam di antara bulan-bulan yang mulia, iaitu malam Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan, bulan yang penuh keredaan, dan juga bulan yang disayangi oleh orang-orang yang beriman. Dan kita juga menghadapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, yang mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita antara hamba-hambanya yang telah diberikan kesempatan untuk merintih kepadanya, untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, untuk kita meminta segala apa yang kita hajatkan, segala apa yang kita impikan, dan juga untuk kita merendahkan diri kita di hadapannya atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang hayat kita, terutamanya pada tahun ini, pada tahun yang bulan-bulan yang lalu sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka ini adalah satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia telah diberikan kepada kita untuk kita menjamu dan juga untuk kita mendapatkannya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang beriman, dia tidaklah menggunakan waktu-waktu peluang yang baik dan mulia ini, melainkan dia melakukannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia tak pernah sia-siakan waktu-waktu yang ada, melainkan setiap saat yang berlalu adalah untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jal. Kerana itulah topik pada hari ini yang telah diberikan adalah berkenaan dengan amalan yang kecil tetapi kesannya sangat besar. Ramai daripada kita mungkin menganggap bahawa untuk mendapat ganjaran yang besar, kita harus melakukan perkara yang besar. Untuk mendapat ganjaran yang banyak, kita harus melakukan perkara yang banyak. Maka ketahuilah wahai jemaah sekalian, sesungguhnya dalam ibadah, dalam agama, tidaklah ianya bergerak seperti apa yang kita rasakan ianya bergerak di muka bumi ini. Mungkin kalau kita pergi bekerja, lagi banyak kita kerja, lagi banyak kita akan dapat ganjarannya. Lagi lama kita OT, lagi banyak kita akan dapat kepulangan dia. Tetapi Allah Azza wa Jal dengan penuh kemurniaannya, dengan penuh kekuasaannya dan kebesarannya, dia tahu ciptaan manusia ini yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Manusia diciptakan wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Satu hari mungkin kita beriman, besok hari mungkin kita bermaksiat. Satu hari mungkin kita semangat untuk beribadah, besok hari mungkin kita malas nak beribadah. Kerana itulah Allah Azza wa Jal memberikan kita jalan-jalan, lopong-lopong keluaran yang mana yang mungkin kita ambil, supaya dalam saat kita tengah futur, iman kita sedang rendah, kita masih lagi mampu untuk melakukan amalan yang rendah, tetapi masih lagi kekalkan pahala yang besar. Kalaulah sistem agama seperti sistem dunia, yang mana kalau kita lakukan amalan yang banyak baru dapat pahala yang banyak, amalan sikit tetap dapat mendapat pahala yang sikit, maka saat kita futur, maka kita dalam keadaan yang rugi. Iman ni yazid wa yanqus. Iman ni naik dan juga turun. Saat dia naik, kita bersemangat ibadah. Satu hari mungkin 5 juz kita boleh habis. Saat kita futur, buka Quran pun kadang malas. Dengar ceramah pun mungkin lelah. Kerana itulah bila kita nak maksimiskan waktu-waktu yang ada, menggunakan waktu-waktu yang ada, kita perlukan apa? Kita perlukan ilmu. Topik yang telah diberikan pada tahun ini adalah keluasan ilmu memacu pembangunan jiwa dan juga ummah. Iaitu dalam kita menimba ilmu, mendapatkan ilmu, dapat memacu jiwa kita dan juga memacu ummah kita secara keseluruhannya. Kerana itulah kita memerlukan ilmu untuk menjalani kehidupan kita. Dan bagaimana ilmu dapat membantu kita dengan ini? Kerana amal, kita tahu para ulama salaf mengatakan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah atas 2 syarat. Pertama, keikhlasan. Kedua, mutaba'ah, ikut cara Nabi SAW melakukannya. Bagaimana kita nak tahu sama ada kita nak kejarkan keikhlasan tu, cara dia bagaimana? Kita memerlukan kepada ilmu. Kita tahu akan bahaya riak, kita tahu akan bahayanya kalau kita tak ikhlas apa jadi dengan amalan. Kita tahu kalau kita lakukan perkara untuk orang lain, kita tahu kalau kita lakukan tidak, kita buat semata-mata untuk Allah, apakah konsekuensinya? Perlukan kepada ilmu. Bagaimana kita nak tahu sama ada amalan kita ni sesuai dengan cara Nabi SAW ataupun tidak? Memerlukan kepada ilmu. Kalau kita tak belajar ilmu, tak ada ilmu, kita tak tahu sama ada amalan kita ni bertepatan dengan apa yang telah diajarkan. Kerana itulah, dalam kita nak mendapatkan amalan yang kecil tetapi pahala yang besar, memerlukan kepada ilmu. Memerlukan kepada ilmu.
Dan hari ini mungkin saya akan kongsikan berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah meriwayatkan daripada hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim, berkenaan dengan seorang lelaki. Seorang lelaki yang dalam kehausan, kemudian dia pergi turun ke perigi, dan dia ambil air dan minum air untuk hilangkan haus dia. Dia naik saja daripada perigi itu, dia jumpa dengan seekor anjing. Seekor anjing pun dalam kehausan, yang dia sedang memamah tanah tersebut. Kemudian apa lelaki tersebut mengatakan, dia lihat anjing tu, dia katakan sesungguhnya anjing ni haus dia macam tadi aku haus, tetapi aku mampu pergi ke perigi dan minum air. Apa yang lelaki itu lakukan? Lelaki itu terus turun ke perigi, masukkan air ke dalam kasut dia, dan kemudian dia memberikan anjing itu minum air tersebut. Apa yang Nabi SAW mengatakan? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Sesungguhnya Allah telah mensyukuri dia dan Allah telah mengampunkan dosa dia. Lihat, dengan amalan yang kecil, bagi binatang minum air. Kerana itulah Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah engkau meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil-sekecilnya pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun engkau hendak berjumpa dengan saudara engkau dengan seukir senyuman, itu adalah kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita pandang kecil di mata kita, tidak semestinya ianya kecil di mata Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah ada banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan kita jalan keluar yang mudah. Antaranya, kalau kita zaman iman kita tengah futur, susah, malas nak berzikir, malas nak beribadah, nak zikir panjang-panjang pun mungkin kita lelah dan penat. Apa yang Nabi SAW mengajarkan? Kalimatan, 2 kalimat sahaja untuk kita ingat. Khafifatani ala lisan, paling ringan sekali di lidah kita, tetapi thaqilatani fil mizan, paling berat di timbangan. Bukan itu sahaja, habibatani ilar rahman, paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Bagi mereka yang mengamalkan zikir yang ringan ini dengan ilmu, dia tahu bahawa aku mengamalkan ni kerana Allah sayangkan zikir ni, kerana besar pahala ilmu ni, besar pahala amalan ni, maka dia akan dapat pahala tersebut. Pokok pangkalnya adalah kita memerlukan kepada ilmu. Kerana itulah kita harus perhatikan bahawa di dalam kehidupan kita, kita harus kejarkan yang pertama sekali untuk kita berjaya di atas muka bumi dan juga untuk kita berjaya di akhirat adalah kita memerlukan kepada ilmu. Dan bulan Ramadan secara khususnya, mungkin kita antara orang yang tak berkemampuan yang begitu banyak untuk menjamu semua orang di dalam restoran, tetapi kita mempunyai ilmu. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi wala yanqusu anha mithlu ajri sa'imi syai'ah. Sesungguhnya sesiapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka aku akan dapat pahala seperti dia sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala aku sekalipun. Dia ada ilmu tu. Nabi SAW tidak menetapkan had berapa banyak kita beri makan, tidak meletakkan bilangan berapa orang kita patut berikan makan. Nabi cuma mengatakan sesiapa yang memberikan orang untuk berbuka puasa, paling murah apa? Aswadan, kan? Iaitu kurma dan juga air. Mudah. Kalau seseorang tu kejar untuk memberikan makan orang berbuka dengan semudah ini, dalam keadaan dia mempunyai ilmu yang dia akan mendapat pahala orang sedang berpuasa tersebut, dan dia menjamulah 10 orang, 20 orang, 30 orang dalam majlis, 100 orang, semua diberikan sebiji kurma dan botol air mineral. Berapa banyakkah pahala dia akan dapat berdasarkan ilmu? Amalan yang kecil tetapi kesannya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Saya akan akhirkan dengan satu perkataan ulama salaf yang mengatakan, la tahqiranna minal khairi syai'a fa innal jibala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan sekalipun, sesungguhnya gunung yang besar dibina daripada batu-batu yang kecil. Semoga kita dapat mulakan dengan yang kecil untuk mendapat ganjaran Allah Azza wa Jal yang lebih besar. Amin rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, segala amal ibadah kita, menerima amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita tetap istiqamah, tetap berusaha untuk mencapai keridaan Allah Azza wa Jal. Dan juga saya mendoakan kepada semua dan para jemaah juga mendoakan kepada saya juga, semoga kita sama-sama dapat keluar dalam bulan Ramadan dengan penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.